Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita-cerita yang Abang nak sampaikan. Dan hari ni Abang nak sampaikan 3 lagi cerita. Cumanya untuk cerita kali ini datangnya daripada orang yang sama. Dan Abang berjumpa dengan dia sewaktu Abang melawat mak Abang dekat hospital hari tu. Dan dia menjaga mak dia. Dan dia ceritakan kepada Abang pengalaman dia, dan Abang rasa ia cukup-cukup menarik sebabnya selalunya dapat cerita melalui email, tapi kali ini berdepan, betul-betul berdepan dan dekat hospital. Memang menarik ceritanya dan ia sesuatu pengalaman yang jarang-jaranglah kita dengar. Jadi tanpa membuang masa lagi, sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, juga memberikan keamanan untuk kita satu dunia. Jadi tanpa berlengah lagi, Abang akan mulakan cerita kali ini dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cerita kali ini disampaikan oleh seorang lelaki yang bernama Muhammad, yang sekarang ini berumur 38 tahun, dan ia berlaku dekat Port Dickson pada tahun 2023, masih lagi baru. Dan ini adalah satu pengalaman yang pelik, iaitu pengalaman waktu dia pergi memancing dekat Port Dickson. Memang banyak kali sebenarnya kita dengar, Abang pun dah banyak kali cerita, kalau kisah dekat Port Dickson memang misteri. Abang tak tahu kenapa, apa puncanya, tapi memang selalu dapat cerita-cerita yang menarik daripada Port Dickson. Begitu juga dengan cerita kali ini. Mulanya ceritanya, pada waktu tu dia rasa macam ada masa terluang dan dia memang kegemarannya sama ada memancing ataupun berburu. Jadi pada waktu tu Mamat rasa macam nak pergi memancing. Dia carilah pot-pot yang sesuai. Bila dia fikirkan, akhirnya dia berjumpa dengan satu pot yang dulu-dulu dia pernah memancing dekat situ, tapi selalunya dia memancing lebih kurang awal malam. Dan kali ni dia kata dia nak pergi memancing dekat pot yang sama tapi awal pagi, lebih kurang pukul 2, pukul 3. Orang kata pukul 2, pukul 3 dekat kawasan itu memang banyak ikan. Dan orang tak ramai nak memancing sehingga ke waktu lebih daripada pukul 12, sebabnya orang kata ada gangguan-gangguan misteri. Muhammad bukanlah seorang yang berani sangat dan bukanlah seorang yang penakut, tapi dia fikir kalau kita tak kacau mereka, mereka tak akan kacau kita. Macam itulah prinsip yang dia pegang. Jadi disiap-siapkanlah diri, segala peralatan dan juga mental dan fizikal disiapkan untuk pergi memancing dekat kawasan Port Dickson yang dimaksudkan. Dia ada beritahu pada abang, tapi abang tak dapat nak teka kat mana. Kalau ikutkan macam dekat kawasan waterfront, lebih-lebih kurang dekat Pekan sebenarnya. Jadi sampailah dekat tempat memancing tu lebih kurang pukul 12.30 malam. Dia pun pasang umpan dan dia mulalah memancing. Pada waktu tu dia kata tak ada seekor ikan punya melekat dekat dia punya pancing. Mungkin disebabkan dia punya suasana ataupun ada gangguan-gangguan dalam air yang kita pun tak pasti sangat. Tapi dia tak adalah bercadang nak balik pada waktu itu. Dia bercadang nak balik lebih kurang pukul 3 ke 4 pagi. Sebab orang kata 3 dengan 4 pagi adalah waktu yang sesuai ikan-ikan semua nak makan umpan. Dia lapar pada waktu tu. Tengah-tengah dia memancing tu, lebih kurang pukul 1.30, tiba-tiba datanglah seorang lelaki tua. Dia tak tahu mana datangnya lelaki tua. Pada waktu tu memang bukan cuti sekolah. Dengan kata lain, kawasan Port Dickson kalau bukan cuti sekolah, keadaannya sangat sunyi. Tiba-tiba datang pula seorang tua yang menghala ke arah dia. Waktu tu dia fikir mungkin orang tua ni adalah pengunjung ataupun orang-orang tempatan. Bila pakcik tu sampai dekat dia, pakcik tu tegurlah, nak tengah buat apa ni nak. Lepas tu dia cakap lah, Mamat cakap lah, oh saya tengah memancing cik. Macam ni lah pakcik nak nasihatkan kau. Sekarang ni dah pukul 1.30 pagi. Lebih baik kau pergi daripada sini untuk mengelakkan perkara-perkara buruk berlaku. Jadi disebabkan pakcik tu cakap macam tu, Muhammad pun nyatakanlah sebenarnya dia tak bercadang nak balik awal sangat. Dia nak balik lewat sikit pukul 3 ke pukul 4 pagi. Jadi pakcik tu sambung lagi, kalau betul kau nak memancing pukul 3, pukul 2 dan ke atas, pukul 2, pukul 3, pukul 4, pakcik cadangkan satu je benda, kau jangan terlalu dekat dengan air. Jadi Muhammad
rasa macam apa yang tak kena dengan air. Selama ni dia memancing, memang selalunya dia duduk dekat gigi-gigi air. Jadi dia tanya dengan pakcik tu. Pakcik tu cakap, macam ni lah. Cakap orang tua jangan kau bantah. Kau ikut ajalah. Okeylah, terima kasih pakcik. Selepas dia ucap terima kasih, pakcik tu pun berlalu pergi, hilang entah ke mana. Jadi dengan kata lain, mungkin pakcik tu sebenarnya manusia, orang biasa yang datang memberi nasihat kepada orang muda. Jadi Muhammad pun teruskanlah memancing. Tiba-tiba dia rasa macam suasana pelik berlaku dekat kawasan tempat dia memancing. Airnya berubah menjadi sangat tenang dan dia dapat banyak ikan daripada seko ke seko, seko ke seko. Sampaikan dia kata jarak di antara ikan pertama dengan ikan kedua untuk dipancing bukanlah terlalu lama, agak kejap jugalah. Dengan kata lain, dia punya semangat berkobar-kobar tu, ini lagi seko dapat, kita tak boleh nak balik awal, kita biar stay lama sikit. Pada waktu tu jam dah menunjukkan lebih daripada pukul 2, dah menghala pukul 2.30 nak pukul 3. Dan ikut pesanan pakcik tu, bila pukul 2 dan ke atas jangan dekat sangat dengan air, jauhkan diri daripada air. Tapi Muhammad terfikir, tak ada apa-apalah. Dia tengok jam, dah pukul 2.30, daripada pukul 2 sampai 2.30 tak jadi apa-apa. Jadi daripada 2.30 sampai ke seterusnya, insya-Allah tak jadi apa-apa. Dia teruskanlah memancing. Kan tadi dia cakap banyak ikan yang dia dapat. Disebabkan banyak ikan yang dia dapat, terpaksalah dia letak umpan yang baru. Ini berlaku sesuatu benda yang pelik. Bekas umpan sebenarnya dia letakkan betul-betul dekat celah kelangkang dia, betul-betul dekat depan dia. Tujuannya adalah senang untuk dia ambil ikan, letak dekat dalam bakul, lepas tu ambil umpan, letakkan semula ke mata kail yang kosong. Itu sebenarnya tujuan dia letakkan umpan betul-betul dekat celah kelangkang dia. Mula-mula ikan pertama dia tak perasan, ikan kedua tak perasan, masuk ikan ketiga dia dah mula perasan. Sepanjang cerita tadi dia letakkan bekas umpan dekat celah kelangkang, tapi kenapa bekas umpan tu dah beralih satu depa ke kiri? Dia kata pada waktu tu, mula-mula dia tak nak fikir yang bukan-bukan. Mungkin dia kata dia letakkan bekas tu, dia sendiri yang letakkan bekas tu. Cuma antara perasan dengan tak perasan je lah. Jadi dia kata itu pertama kali dia fikir macam tu. Untuk ikan yang keempat, untuk masukkan umpan yang keempat, selepas umpan yang ketiga dah dimakan, nak masuk umpan keempat, bekas tu tak ada dekat celah kelangkang dia. Nun ada dekat satu depa daripada badan dia. Siapa pula yang mengalihkan? Dia memang confirm dia tak alihkan bekas tu dan memang dia kepit bekas tu dekat celah kelangkang dia. Entah macam mana bekas tu dah berada satu depa daripada dia. Dan dia dah mula rasa macam ada yang tak kena. Tapi tak apalah, selagi gangguan-gangguan itu tidak menakutkan sangat, dia akan teruskan memancing. Tengah-tengah dia memancing, waktu ni pukul 3 pagi. Dekat belakang tempat dia memancing tu ada satu hotel yang tak disiapkan, terbengkalai lah dengan kata lain. Tengah-tengah dia memancing, tiba-tiba dia dengar 3 kali suara perempuan menjerit daripada puncak hotel yang tidak siap. Mula-mula dia ingatkan orang. Pertama kali jerit dia ingatkan orang, dia pandang. Okey, dia teruskan memancing. Mungkin dia dalam fikiran dia yang naik dekat atas hotel tu adalah budak-budak muda yang sengaja nak dengki. Jadi tiba-tiba dia teruskan memancing ni, tiba-tiba dia dengar perempuan tu menjerit untuk kali yang kedua. Menjerit yang bersungguhnya, yang macam dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan yang perlu meminta tolong. Waktu tu dia dah rasa cuak, ini orang ke bukan, orang ke bukan. Dia teruskan memancing. Dan untuk kali yang ketiga, perempuan tu menjerit dan diakhiri dengan ketawa, seolah-olah mengejek Muhammad yang sedang memancing. Pada waktu tu Muhammad kata dia tak nak pandang belakang. Apa pun terjadi dia tak nak pandang belakang. Walaupun keadaan hotel tu agak jauh daripada tempat dia memancing, tapi suara perempuan yang bergelak ketawa dan menjerit tadi betul-betul jelas dalam telinga dia. Dan dia tahu itu bukan manusia, tapi itu daripada alam lain yang sengaja datang untuk menguji keberanian dia. Dan dia teruskan memancing. Dia fikir tak ada apa-apa yang berlaku selepas tu, insya-Allah.
Tengah-tengah dia memancing, keadaan ombak tiba-tiba jadi agak ganas daripada sebelumnya. Jadi dia pun tengoklah keadaan ombak tu yang bergulung-gulung mengarah ke arah dia. Tiba-tiba dia rasa, bukan dia rasa, dia dengar sesuatu yang janggal. Setiap kali ombak tu menerpa ke arah tempat dia duduk, akan mengeluarkan suatu suara. Suara dia macam tu. Jadi dia ingatkan mula-mula bunyi ombak. Setiap kali ombak tu menghempas dia kat tempat dia duduk, bunyi ha. Setiap kali menghempas, bunyi ha. Ingatkan itu memang bunyi ombak sebenarnya. Tapi bila dia amati betul-betul, tu bukan bunyi ombak. Tu bunyi suara. Suara seseorang daripada dalam air mungkin. Jadi dia pun rasa macam tak tentu arah. Dia pun cepat-cepatlah kemas apa yang patut dan balik ke kereta. Sampai dekat kereta, dia start enjin kereta dan mulalah untuk reversekan kereta. Tiba-tiba bunyi alarm mengesan sesuatu yang ada di belakang kereta yang menghalang kereta Muhammad untuk bergerak. Dia tengok ke belakang, tak ada siapa-siapa, dan dia teruskan untuk mereverse lah. Tiba-tiba bunyi alarm tu sekali lagi, dan kali ini alarm tu seolah-olah objek yang ada dekat belakang kereta tu dah betul-betul kedudukannya sangat dekat dengan kereta. Pada waktu tu Muhammad dah rasa cuak. Nak tak nak dia kena tengok, pastikan kat belakang tak ada orang. Bila dia toleh ke belakang, dia nampak ada satu sosok warna putih berdiri dekat belakang kereta dia. Dia yakin benda tu bukan daripada alam kita, daripada alam sebelah. Nak tak nak dia kena mengundur ke belakang. Cara yang terbaik adalah sama ada dia baca surah-surah tertentu ataupun dia turun, minta orang tu beralih. Dia pilih cara kedua sebab dia fikirkan cara kedua adalah lebih menghormati alam. Dia bukan berbentuk menghalau tapi bertanya. Jadi dia kuatkan semangat. Masih lagi benda tu ada dekat belakang kereta dia. Dia buka pintu kereta perlahan-lahan, dia keluarkan kaki dia dan dia terus berdiri menghadap ke belakang. Lembaga putih tadi tidak ada lagi dekat belakang kereta Muhammad. Dengan kata lain, dia sengaja datang untuk menakutkan Muhammad. Jadi tanpa berlengah lagi, Muhammad naik dalam kereta, masuk dalam kereta, dan dia pun teruskan perjalanan dia balik ke rumah. Cerita kedua masih lagi pengalaman Muhammad. Pada waktu ni Muhammad berumur 21 tahun. Lebih tepat lagi tahun 2006 berlaku dekat air terjun Camang. Kalau siapa-siapa orang daripada air terjun Camang, bolehlah komen-komen dekat dalam YouTube abang dekat bawah yang mengatakan anda tahu cerita ini. Kisahnya macam ni. Pada tahun tu, tahun 2006 berlaku satu kejadian di mana ada seorang mangsa lemas dekat air terjun Camang. Dan pada waktu tu mayat tidak lagi dijumpai. Itu adalah permulaan kepada cerita yang kedua. Jadi pada malam tu, Muhammad dengan ayah dia bercadang untuk pergi memancing. Pada waktu tu dia tahu yang ada berlaku kejadian lemas dekat air terjun Camang, tapi dia tak tahu yang mayat tu masih lagi belum dijumpai. Pada tahun 2006, kita tak ada WhatsApp, kita tak ada media sosial yang cukup canggih macam sekarang. Jadi berita yang disampaikan tu kadang-kadang tersampai agak lewat. Selepas bersiap-siap segala peralatan untuk pergi memancing, Muhammad dengan ayah dia pun bergerak. Dia orang memancing selalunya pada waktu malam. Kerana dia kata pada waktu malam tenang dan ikan pun banyak. Sampai dekat tempat air terjun Camang, dia orang terserempak dengan pegawai keselamatan yang bertugas dekat situ. Dan pegawai keselamatan tu tanya dengan dia orang, nak ke mana? Jadi tanpa tanpa berselindung, dia pun cakaplah yang dia dengan ayah dia nak pergi memancing dekat air terjun Camang. Jadi pegawai tu nasihatkan lebih baik baliklah sebabnya mayat masih lagi belum dijumpai. Takut nanti ada benda-benda pelik berlaku. Bila dengar macam tu, Muhammad memang cakap dekat ayah dia, jomlah kita balik ya. Daripada kita memancing tiba-tiba kita terpancing mayat, lagi susah jadinya. Tapi ayah dia kata, alang-alang dah datang ni, kita kan berlindung dengan Allah Ta'ala. Kalau kita memang ditakdirkan untuk terserempak dengan mayat yang terapung tu, kita perlu bantu dia sebagai seorang kasihan daripada seorang manusia kepada seorang manusia yang lain. Jadi dia kata bila ayah dia pun dah semangat macam tu, dia pun okey lah. Jadi dia pun mengikutlah ayah dia daripada belakang. Selepas sampai dekat lokasi itulah, ayah dia cakap, okey kita memancing dekat sini. Okey, tak ada masalah. Sebab Muhammad kata, memancing dua-dua tak adalah takut sangat. Apa-apa pun bapak dia ada kan, ayah dia ada. Tiba-tiba ayah dia keluarkan perkataan,
Ayah nak memancing dekat kawasan lain, kau memancing seorang-seorang kat sini, ayah pergi dekat kawasan tu dan ayah buat tanda. Kalau kau nak tahu ayah dekat mana, kau cari pokok-pokok yang kena tebas. Lepas tu sampai dekat hujungnya, kau jumpalah ayah dekat situ. What? Maksudnya dia kena memancing seorang-seorang. Patutnya cadangannya dia kena memancing berdua-dua dengan ayah dia. Ini dah lah tempat tu mayat masih lagi tak dijumpai. Lepas tu kena mancing seorang-seorang pula. Tak naklah nak tunjuk takut sangat sebagai seorang anak lelaki kan. Jadi dia cakap dengan ayah dia, okey ya, tak ada masalah. Ayah pergilah memancing seorang-seorang. Saya boleh memancing dekat sini. Nanti kalau dah saya siap memancing, saya akan cari ayah. Dia pun pasanglah umpan, pun memancing dekat situ. Ui, dia kata, ikan dekat situ memang banyak, memang meriah. Tapi untuk ikan tu makan umpan agak susah juga. Beberapa minit jugalah dia tunggu untuk dapatkan ikan-ikan menggunakan umpan yang dia bawa. Selepas selebih kurang 1 jam memancing dekat situ, dia dah dapat banyak ikan daripada situ. Cumanya, selepas 1 jam daripada dia datang pada awalnya, pada awal-awal tadi dia datang kan, selepas 1 jam dia dah rasa pelik dekat kawasan tu. Kawasan tu semakin suram, semakin gelap. Walaupun memang pada waktu tu malam, tapi kita boleh rasa keadaan suram tu lain macam. Dengan anginnya yang agak sempoi-sempoi bahasa dan ada sesekali air yang ada berlalu dekat depan dia agak bergulung-gulung kedudukannya. Pelik dia kata. Dan dia teruskan memancing. Tiba-tiba dia nampak sesuatu fenomena yang dia sendiri tak dapat nak jelaskan apa benda sebenarnya yang berlaku. Iaitu, tengah-tengah dia memancing, dia tengok di sepanjang air terjun tu, pokok-pokok yang ada di kiri dengan kanan kawasan sungai, kawasan air terjun, mula bercantum. Dan dia betul-betul nampak, kalau pada waktu tu dia ada kamera, handset yang ada kamera, memang dah lama dia ambil gambar tu. Tapi pokok tu bercantum. Daripada pokok tu macam tu, dia melengkung dan bercantum. Sepanjang kawasan air terjun tu, semua pokok bercantum. Inilah pertama kali, kata Muhammad, dia tengok pokok yang bergerak bercantum satu sama lain. Dia kata memang dia tak pernah tengok fenomena ni. Dan bila pokok-pokok tu bercantum, yang pada waktu tu Muhammad memang ada dekat bawah pokok-pokok yang tengah bercantum tu, dia rasa dia dalam keadaan yang bahaya. Dia takut kalau berlaku sesuatu yang tak sepatutnya. Dia cepat-cepat kemas umpan, dan dia kemas barang. Dia pun terus cabut daripada situ pergi cari bapak dia. Cara untuk carikan bapak dia, dia kena cari pokok-pokok yang dipatahkan. Sebab itulah tanda yang bapak dia buat. Cari agak lama jugalah dia berjalan dalam keadaan gelap dengan menggunakan hanya lampu suluh, dan jam menunjukkan pukul 3 pagi. Dia pun mencarilah pokok-pokok kayu yang patah-patah. Akhirnya muncullah, dia kata dia tak tersuluh benda yang bukan-bukan. Dia sampai ke kedudukan ayah dia. Terfikir juga dia kalau yang duduk dekat tepi sungai tu bukan ayah dia, tapi bila dia tengok bentuk badan, rasa cara dia gerak-geri dia, betul lah ayah dia. Dia fikir kalau benda-benda daripada alam sebelah selalunya tu duduknya tegak aja kan, tak berat, tak noleh kiri, tak noleh kanan, tak bergelik-gelik, tak ada. Ini tengok bapak dia bergerak-gerak dengan kata lain yang ada dekat depan dia. Dia memang betul bapak dia. Dia pun pergi ke arah bapak dia, dekatkan diri. Lepas tu bapak dia tanya, habis mancing ke? Dah, dia kata dah banyak dah umpan, dia dah banyak dah ikan dia dapat. Dia tak nak beritahu yang pasal pokok tu. Dia diam je lah. Jadi bapak dia kata, okey, dah dapat ikan banyak ke engkau takut memancing kat situ sebab banyak masih lagi belum dijumpai? Lepas tu dia pun tergelak-gelak lah. Ayah mana yang tak tahu rahsia anak lelaki kan? Memang tahulah. Tengok daripada raut wajah pun dah tahu yang anak dalam keadaan yang cuak-cuak alam macam tu. Jadi dia pun duduklah sebelah bapak dia. Dia pun tu memancing samalah dengan bapak dia. Tengah-tengah memancing tu berlaku sesuatu yang memang tidak dijangka-jangka. Tiba-tiba ada sesuatu benda yang lalu depan dia. Depan dia berdua ni, anak beranak ni, adalah air terjun yang airnya berarus. Daripada awal tempat berarus, tiba-tiba dia nampak ada satu benda putih terapung mengikuti aluran air. Ingatkan kain ataupun patung, sebab kedudukan dia punya bentuknya agak besar, membulat, memang seperti patung. Dan dia kedudukannya agak berat, tidaklah terlalu berat sebabnya dia terapung di atas air yang berarus. Tiba-tiba bila benda tu semakin dekat dengan dia, baru dia perasan itu bukanlah manusia, tapi benda berbungkus. Abang tak nak cakap, sekarang ni dekat pukul 1:30. Dia nampak benda tu berbungkus, berguling-guling dalam air dan bergerak mengikuti aliran air.
Pada waktu tu dia pandang bapak dia buat isyarat begini, dengan kata lain, jangan ditegur-tegur, biarkan dia berlalu. Pada awalnya dia ingatkan itu adalah mayat yang katanya tak dijumpai. Tapi bila difikirkan balik, yang berenang pada waktu tu adalah manusia yang berpakaian seperti manusia biasa. Tapi apa yang berlalu depan dia, yang melintas depan dia sekarang adalah berbungkus. Cantik, lengkap. Cuma seolah-olah dah basah dengan sentuhan air. Mata dah lencun lah dengan air. Jadi nampaklah dia punya kesan-kesan muka sikit. Adalah nampak dia punya kelibat-kelibat tangan dia sikit daripada balik kain yang basah tu. Waktu tu dia kata entah kenapa benda tu berguling agak lama depan dia. Dengan bapak dia. Seolah-olah macam nak menakutkan dua beranak ni. Patutnya kalau nak berarus je lah sampai habis kan. Duk terguling-guling depan tu. Kalau abang pun cuak dah. Sik baik kalau tak naklah sik baik lah. Abang takut nanti terkena dekat abang sendiri. Minta dijauhkan. Waktu benda tu terguling-guling dekat dia, si Mahmad tengok bapak dia. Bapak dia berkumat kamit baca sesuatu. Dia tahu yang bapak dia tengah baca ayatul kursi ataupun selawat Nabi. Dan dia pun sambung ikut apa yang bapak dia baca. Selepas bapak dia baca, benda yang berguling-guling dekat depan dia dalam air tu dan berarus pergi. Tapi ada satu lagi kejadian pelik selepas benda tu berarus pergi. Kalau tadi dia bergerak dalam keadaan baring dan berguling-guling, dan kali ini dia dalam keadaan yang tegak berdiri dalam air. Separuh daripada badan dia terkeluar, seolah-olah nak memberitahu, aku masih hidup. Pada waktu tu selepas benda tu berlalu pergi, barulah si bapa beritahu pada Mamat, jomlah kita balik. Dengan kata lain, ada makhluk yang tak suka kita memancing di sini. Dan dia orang pun balik rumah. Jadi ada siapa-siapa yang tahu tentang bercerita tentang orang yang hilang, yang lemas pada tahun 2006, abang minta maaf kepada keluarganya kalau abang tersalah cerita. Benda yang diorang jumpai bukanlah mayat yang hilang pada waktu tu, tapi benda lain yang mengambil kesempatan atas berita kematian orang lain. Cerita yang pertama dengan kedua adalah berkenaan dengan memancing. Tapi berbeza dengan cerita yang ketiga adalah berkenaan dengan memburu. Masih lagi cerita tentang Mahmad. Kali ini berlaku tahun berapa? Abang lupa nak tanya. Kisahnya berlaku dekat Empangan Klau. Kalau tak silap abang, KLAU, Empangan Klau. Kalau siapa-siapa yang duduk dekat-dekat dengan Empangan, ada ke orang duduk dekat dengan Empangan? Takut juga banjir ni kan? Okey, kalau siapa-siapa yang tahu atau pernah berburu di kawasan Empangan Klau, nanti boleh komen-komen dekat abang. Cerita kali ini memang best. Ceritanya pada waktu tu dia dengan kawan dia, Mahmad dengan kawan dia bercadang untuk berburu dekat Empangan Klau. Jadi sebagai aktiviti berburu, selalunya mereka akan pergi ke kawasan itu pada waktu siang semata-mata untuk buat tanda dan lebih fokus lah. Jadi kalau datang untuk malam nanti tak adalah menjajah-jajah nak ke mana, nak memburu kat mana. Kalau datang siang dah tahu jalannya ke kanan, ke kiri, ke depan, dah tahu kat mana nak pergi. Jadi pada siang tu dia, Mahmad dengan kawan dia tu memang pergi dekat kawasan tempat mereka berburu, dan tempat tu perlulah menaiki bot merentasi Empangan Klau dan sampai dekat satu kawasan. Mereka akan naik dekat situ dan akan jumpa satu kawasan lapang. Bila berjalan ke dalam sikit, ada kat situlah lokasinya dia orang akan berburu. Jadi bila dah tempat pun dah confirm, orang kata tempat pun dah tahu, dia orang pun baliklah rumah. Malamnya dah siap-siap segala peralatan, Mahmad dengan kawan dia kembali semula ke tempat tu. Dia orang naik bot merentasi Empangan Klau. Dan diorang pun sampai dekat titik kat mana diorang nak turun. Tapi satu benda yang pelik berlaku, diorang disambut dengan bau serai wangi. Dia kata keadaannya agak menyengat juga baunya. Dia seolah-olah macam serai tu dilomor-lomorkan dekat hidung diorang. Banyak kali juga, abang pula yang sentuh hidung. Banyak kali juga Mahmad kata dia rasa tak selesa dengan bau tu. Tapi dia cuba biasakan diri sebagai seorang yang dah biasa memburu. Ujian-ujian macam ni adalah sesuatu benda yang biasa. Selepas naik ke atas tempat yang sepatutnya, mereka pun berjalan lebih kurang 10 langkah. Selepas disambut dengan bau serai wangi, mereka tiba-tiba disambut dengan bau kemenyan. Pada waktu tu, mula dah rasa tak sedap. Mula dah rasa perlu ke kita teruskan perjalanan atau tidak. Tapi disebabkan benda tu tak bolehlah nak dipatah-patah balik. Dah berjalan, dah melangkah, biar melangkah ke depan. Diorang pun berdua berjalan untuk cari kawasan lapang yang dimaksudkan. Akhirnya berjumpa. Diorang berpakat,
Kita hanya cari benda dua. Maksudnya, engkau dapat satu, aku dapat satu, lepas tu kita balik. Kita tak nak berlama-lama. Itulah janji mereka pada waktu tu. Bila sampai dekat kawasan lapang tu, rezeki nak dikatakan, Allah kata nak ada rezeki, kedua-dua daripada mereka, iaitu Muhammad dan kawan dia, dapat napuh. Mereka dapat tembak napuh dan diorang pun dapat bawa balik napuh. Tapi disebabkan tidak ada berlaku ujian yang terlalu sukar, perasaan berburu tu masih lagi tidak lenyap, masih lagi ada. Jadi walaupun dah dapat seorang satu seperti yang dijanjikan pada awal-awal tadi, diorang pun berpakat, apa kata kita cari lagi dua. Engkau dua, aku dua. Memang seronok lah kan. Jadi dengan kata lain, tak bolehlah nak berburu dekat kawasan lapang yang tempat diorang berburu sekarang. Sebab dah bunyi tembakan, dah bunyi orang binatang-binatang sekeliling mesti dah melarikan diri. Jadi diorang pun bercadang untuk masuk ke dalam hutan dengan lebih ke dalam lagi. Tapi diorang tak perlu risau sebab diorang bawa kompas. Tengah-tengah diorang berjalan memasuki hutan yang agak tebal, tiba-tiba berlaku sesuatu yang pelik, iaitu kompas diorang berubah-ubah tempat. Tak tahu mana utara, tak tahu mana selatan, bertukar-tukar. Benda tu agak merisaukan sebab dengan kompas itulah mereka akan keluar daripada tempat tu. Jadi bila keadaan kompas tu dah keadaannya tidak baik, seperti ada gangguan gelombang daripada kawasan sekitar, diorang bercadang untuk balik semula ke bot dan balik ke rumah. Tapi apa yang diorang cadangkan tak selancar yang diorang harapkan. Sewaktu mencari jalan balik itu, tiba-tiba diorang terjumpa dengan benda-benda yang pelik, iaitu tunggul kayu. Yang pada awalnya waktu berjalan diorang tak jumpa tunggul kayu. Lepas tu diorang jumpa pula tasik. Sedangkan sewaktu diorang berjalan dan diorang ingat jalan diorang lalui, diorang tak jumpa tasik. Tasik kecil lah dia kata, macam kolam kecil. Pelik dia kata, mana pula datang kolam ni? Diorang masih teruskan perjalanan. Tengah-tengah teruskan perjalanan tu, tiba-tiba diorang ternampak sepasang mata berwarna kuning. Tanpa berlengah lagi, Muhammad dengan kawan dia pun tembak benda tu. Rupanya benda tu adalah napuh. Dengan kata lain, sekarang ni diorang dah ada 3 napuh. Napuh ni macam kancil tapi besar sikit. Jadi kepunyaan Muhammad satu, yang baru satu dapat, yang satu lagi kepunyaan kawan Muhammad. Diorang teruskan perjalanan dengan membawa 3 napuh dengan harapan jumpalah jalan keluar. Punyalah cari jalan keluar. Sewaktu dalam perjalanan untuk mencari jalan keluar tu, ada 2 perkara yang betul-betul merimaskan. Yang pertama ialah bunyi bisikan. Orang berbisik di kiri dengan kanan sewaktu mereka berjalan. Dan sebenarnya mereka betul-betul ada dalam hutan. Mustahil ada orang yang ada di dalam hutan yang sama berborak-borak, berbisik-bisik. Pada waktu tu memang ini bukan sesuatu benda yang seronok, ini tak lucu langsung. Sedang mereka terus berjalan, tiba-tiba bunyi monyet. Sebenarnya bukan monyet, tapi abang anggap dia sebagai monyet sebab dia ada sebut macam lontong ke apa, lebih kurang macam tu. Tapi abang anggap macam beruk lah, borok monyet. Tiba-tiba sedang dia orang berjalan ni, lupa abang nak beritahu. Selepas bunyi orang berbisik-bisik, diorang selalu nampak kelibat-kelibat manusia di kiri dengan kanan jalan. Tapi diorang teruskan perjalanan, diorang buat tak tahu, sampailah diorang sampai dekat satu kawasan. Selepas penat berjalan, diorang berhenti sekejap. Dan yang paling pelik dekat situ, mereka berdua disambut dengan bunyi monyet yang terkekek-kekek gelakkan mereka. Memang dia tahu itu adalah bukan gelak daripada alam sebelah, itu adalah monyet yang tergelak. Monyet itu seolah-olah menyengejek-ngejek mereka berdua, yang mengatakan mereka berdua ni dah hilang. Jadi tak boleh berhenti dekat situ, kena teruskan perjalanan. Tapi bunyi monyet-monyet tu yang tadinya bertukar daripada keadaan gelak-gelak macam monyet gelak gitu, lebih kurang bertukar menjadi hilayan. Dan bukan satu tapi banyak. Dan diorang tahu itu bukan monyet sebenarnya. Mungkin benda tu menyamar jadi monyet untuk menakut-nakutkan mereka. Tapi selepas mereka didapati tidak lagi takut, mereka tukarkan suara daripada suara monyet menjadi suara hilayan. Terkekeh-kekeh benda tu, mengilai-ngilai dalam hutan, mengelilingi diorang semula. Diorang teruskan perjalanan dengan ada berbekalkan 2 lampu suluh. Akhirnya diorang terberhenti dekat satu kawasan hutan. Kenapa diorang terberhenti? Sebab depan diorang ada satu berbola mata warna merah.
yang besarnya macam bola pimpong, terapung di atas udara, betul-betul sama tinggi dengan mereka berdua. Pada waktu tu mereka tak teruskan perjalanan dan mereka cuba angkat lampu picit menghalakan ke arah mata merah yang menunggu mereka di depan jalan. Tiba-tiba mata merah tu membesar daripada keadaannya besar bola pimpong dah bertukar menjadi bola tenis. Akhirnya benda tu bertukar menjadi bola sepak. Besar betul. Dan disebabkan keadaan mata tu cukup menakutkan, diorang pun turunkan lampu picit ke bawah. Tapi selepas lampu picit tu diturunkan ke bawah, mata besar yang berwarna merah tadi, yang cukup besar-besarnya macam bola sepak, mula mengecik semula dan membentuk seperti bola pimpong. Macam mana diorang tahu? Sebab pada waktu tu bulan terang. Diorang nampak yang benda tu daripada membesar dan mengecut semula. Dan selepas tu diorang kata, kita nak buat macam mana ni? Muhammad kata, untuk pastikan yang ada depan kita ni adalah bukan makhluk daripada alam kita, apa kata kita culur sekali lagi dia. Dan diorang pun buat eksperimen, culur sekali lagi benda tu. Dan benda tu selepas mendapat cahaya, dia membesar daripada kecil, dia besar-besar dan dia berwarna merah. Dan sekali lagi, diorang berdua turunkan lampu picit. Dengan kata lain, cukuplah 2 kali diorang buat ujian dan diorang tak nak ujian kali ketiga. Diorang tahu itu makhluk daripada alam sebelah. Selepas tu diorang ambil kawasan lain, berjalan dekat kawasan lain. Diorang tak nak teruskan melalui kawasan yang sama. Selepas penat berjalan, akhirnya diorang berjumpa dengan satu pokok besar. Pada waktu ni diorang dah terlalu penat dan diorang ambil keputusan untuk tidur dekat pokok tu. Selepas tidur, diorang tunggu pukul 6 pagi untuk sembahyang subuh. Dan waktu tu diorang kata kalau 6 pagi tu insya-Allah kalau tak ada apa-apa diorang akan balik. Dan diorang pun tidurlah, berehat. Tak adalah tidur tapi berehat dekat pangkal pokok tu sampailah jam menunjukkan pukul 6 pagi. Diorang menggunakan embun untuk ambil semayang dan diorang semayang. Selepas habis semayang, punyalah diorang terkejut. Sebenarnya diorang berdiri, duduk berehat, bukan berdiri, berehat dekat satu pokok dan pokok tu betul-betul kedudukannya depan bot tempat diorang letak bot tadi. Memang sebenarnya dia berpusing-pusing dekat situ je. Benda diorang telah dimainkan oleh alam sebelah. Tapi itu menjadi pengajaran untuk mereka supaya, kata Muhammad, lepas ni dia nak kena berhati-hati setiap kali masuk ke hutan. Terima kasih sangat-sangat dengarkan cerita yang abang sampaikan. Jadi sebelum abang tamatkan cerita, abang nak sampaikan beberapa ucapan. Ucapan yang pertama datangnya daripada Zalina Abdul Rashid. Dia mohon untuk kita semua sedekahkan Al-Fatihah untuk ibundanya, yang mana ibundanya meninggal pada beberapa tahun yang lepas. Tapi pada 20 hari bulan 8 ialah hari jadi bondanya. Jadi dia minta kita semua sedekahkan Al-Fatihah untuk bondanya. Al-Fatihah. Dan daripada pihak abang ucapkan semoga almarhumah ditempatkan di kalangan yang beriman dan sedang berehat di taman-taman syurga Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Zalina juga ingin mengucapkan selamat hari jadi buat adiknya yang berada di Melaka dengan ucapan selamat hari jadi adik. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik. Yang mana hari jadi adiknya jatuh pada 24 hari bulan 8. Ucapan hari jadi yang kedua datangnya daripada Mardiah Samion. Dia nak ucapkan selamat hari jadi buat mak busunya yang bernama Zainah Abdullah, yang mana hari jadinya jatuh pada 31 hari bulan 8, hari merdeka, dengan ucapan selamat hari jadi buat mak busu, semoga Allah sentiasa merahmati. Selamat hari jadi saya ucapkan buat Azizah Kamiran, hari jadi yang ke-51 yang jatuhnya pada 29 hari bulan 8. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik serta dipermudahkan segala urusan. Dan pada 31 hari bulan 8 hari itu adalah hari anniversary Azizah dan suaminya. Dan marilah kita sama-sama berdoa semoga perkahwinan ini akan kekal hingga ke syurga dan sentiasa dirahmati Allah. Ucapan hari jadi yang ketiga datangnya daripada Nur Dayang. Dia nak ucapkan selamat hari jadi buat suaminya dan anaknya, iaitu Saiful Bahuri Madrawi dan juga anaknya Putri Nur Safiah.
yang mana hari jadi suaminya jatuh pada 21 hari bulan 8 dan hari jadi anaknya jatuh pada 24 hari bulan 8. Dengan ucapan selamat hari jadi buat kedua-dua orang yang disayangi, semoga Allah sentiasa merahmati. Selamat hari jadi saya ucapkan buat Azura Zuki yang mana hari jadinya jatuh pada 17 hari bulan 8 yang lepas, dan semoga Allah sentiasa merahmati dengan memanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik. Ucapan hari jadi yang seterusnya datang daripada Eli Syafizah. Dia nak ucapkan selamat hari jadi buat anak buahnya yang bernama Haris Daniel, yang mana hari jadinya adalah hari jadi yang ke-17, jatuh pada 21 hari bulan 8 yang lepas. Dengan ucapan selamat hari jadi buat anak buahku yang tersayang, semoga Allah sentiasa merahmati dan diberikan kehidupan yang cemerlang di masa akan datang. Dan ucapan yang terakhir, sebenarnya abang nak memohon kepada semua yang menonton pada hari ini, semoga kita sama-sama mendoakan Makcik Hazizah Sulaiman supaya cepat diberikan kesembuhan daripada penyakitnya iaitu kanser, dan semoga Makcik cepat sembuh seperti sedia kala dan diberikan kemudahan dalam segala urusan. Dan kalau ada siapa-siapa yang nak tahu, Makcik Hazizah ni adalah ibu kepada Mahmat yang menghantarkan cerita pada hari ini. Dan gambar mereka sekeluarga abang letakkan dalam Instagram abang. Moga-moga dengan doa-doa kita semua menjadi penyebab Makcik Hazizah sembuh seperti sedia kala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dengarkan cerita abang kali ini. Moga-moga ceritanya memberi iktibar dan pengajaran. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.